Kena tendang ni, nanti masuk balik. Okay. Azri. Alamak, kesian dia. Tendang pula. Kenapa tak tahu. Okay, semua dapat tengok kan? Bengkel teknik menjawab geografi. Dapat kan? Suara saya jelas kan? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okay, nampak cikgu ke nampak skrin? Dua-dua nampak kan? Dua nampak. Nampak cikgu. Okay, wah meriah kelas kita hari ni sebab ramai. Lupa nak bagi salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera cikgu. Ya, tengok tu meriah sebab apa hari ni ada 7 kelas bersama-sama. Saya akan terangkan teknik-teknik untuk menjawab geografi. Okey, soalan dan juga kerja lapangan yang mana sebelum ni tak didedahkan lagi lah kepada kamu. Okey, semua sihat ke? Ya, Alhamdulillah semua sihat. Bagus. Okey, Johan tak sihat kenapa? Tak sihat pun masuk lagi sini ya. Bagus. Itu semangat yang kita nak tu. Kenapa tak sihat? Demam ke? Sesama? Tak ada jawapan. Saja tak sihat ya? Okay. Make sure semua dah isi kehadiran lah Okay. Saya copy paste lagi sekali. Alamak. Penat taekwondo. Ada kelas taekwondo Online kot ya? Cikgu ada. Bukan online cikgu, pergi club. Oh ya, ada tak tahu pula. Saya pergi. Lepas tu pakai mask lah kan? Jaga SOP kan? Hati-hati tau. Tak tahu pula saya kelas taekwondo on. Ni Johan online. Ambil je lah tu ya. Pergi ke kelas tu ya. Okay, jomlah kita mula sekarang. Sebab banyak sebenarnya nak share hari ni. Okay, so hari ni kita akan tengok cara-cara menjawab soalan untuk geografi. Okay, ini adalah bentuk format soalan PT3 lah yang saya akan tunjukkan. Okay, jenis instrumen untuk soalan PT3 ni sebab korang sendiri sejak masuk sekolah menengah ni tak ada lagi sebarang ujian kan. Sebenarnya soalan dah siap untuk peperiksaan pertengahan tahun tu, tapi yelah kita terpaksa BDR. Sekiranya kita boleh bersemuka lepas ni, soalan tersebut akan digunakanlah untuk peperiksaan kamu. So macam mana bentuk soalan dia? Supaya kamu tak terkejut tiba masuk terus exam, kita nak memperkenalkanlah bentuk-bentuk soalan tersebut. Tapi sebenarnya sebelum ni kita dah bincang-bincang soalan, dah tahulah secara keseluruhan macam mana soalan bentuk soalan geografi. So ini saya nak bagi tahu secara details lah sebab sebelum ni saya tak pernah terangkan berkaitan dengan kerja lapangan. Okay. So jenis instruments yang ada adalah yang pertama ujian bertulis. Ujian bertulis tu yang macam kita biasa buat tu lah. Dalam kelas pada akhir bab ada soalan-soalan objektif, soalan bahagian B dan juga bahagian C. Okay, yang kedua kerja khusus ataupun kerja lapangan. Kita akan tengok satu persatu hari ni. Okay. Jenis item, ada dua jenis item. Satu ujian bertulis yang saya bagi tahu tadi. Ujian bertulis ni ada bahagian A, B, C dan jenis item yang kedua adalah kerja khusus ataupun kerja lapangan. Sama juga macam tadi bagi tahu. Saya ulang pula ini. Okey. Kita tengok dulu bahagian A. Ini bahagian yang favourite kamulah. Kan bahagian A ni sedang je. Korang nampak ke tepi tu? Saya tak nampak pula. Ngam-ngam ada. Nampak? Okey, ngam. Okey, bahagian A ni, kalau yang ada buku OMG tu sebiji je, samalah yang macam bahagian akhir topik tu. Soalan bahagian A ni ada 20 soalan. Soalan ini yang bentuk ABC lah, objektif. Kena jawab semua soalan. 20 soalan, 20 markah. 20 markah maksudnya satu soalan, satu markah. Okey, diingatkan pada bahagian ini,
tiada soalan kemahiran ditanda pula. Syashul, sorry. Ditanya. Okey, maksudnya tak ada soalan untuk form 1 kamu belajar bahagian geografi kemahiran, arah dan kedudukan kan. Yang tu utara, selatan, timur, barat. Yang tu tak ada dalam soalan ABC ni, dalam objektif ni. Juga peta lakar atau lakaran peta Malaysia. Ini pun tidak ditanya dalam bahagian soalan objektif bahagian A ni. Okey, itu untuk form 1 lah. Kalau form 2 lain pula. Kamu belajar nanti kemahiran geografi ni. Okay, so bentuk soalan ni boleh tengok kat sebelah ni kalau jelas. Kecil je saya pergi letak kat sini, tak apa. Lepas ni saya akan tunjukkan lah. Kamu dah tahu kan soalan A, B, C apa semua tu. Okay, so next kita nak tengok bahagian B. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh terus unmute lah ataupun tanya pada chat box ni. Sebab saya tak... Okay, sebab saya tak ada apa-apa. Okay, terus tanya Okay, bahagian B. Okey, bahagian B, 4 soalan subjektif. 4 soalan subjektif ni menyumbang kepada 50 markah. So untuk soalan ni kamu tak boleh pilih. Kena jawab semua soalan-soalan struktur ni. Okey, soalan 1 dengan 4, okey, dia ada bahagian dia. Kalau soalan 1 ni, soalan dia mesti akan keluar peta topografi seperti dalam gambar ni. Ni peta topografi. Soalan 1 hingga soalan 1 lah. Mesti form 1 ke form 2 ke form 3 soalan topografi inilah yang akan ditanya pada soalan struktur soalan 1. Okey, kemudian dia akan masukkan sekali, soalan juga akan masukkan sekali soalan kemahiran sama ada dari tingkatan 1 hingga 3. Dah kamu form 1 je lah yang akan keluar kan. Tak ada dia nak keluar 2, form 2, form 3. Dan sedikit dikaitkan dengan geografi fizikal, manusia, geografi kawasan dan isu alam sekitar. Soalan-soalan ni akan dikaitkan dengan peta topografi. Soalan fizikal tu macam mana? Geografi fizikal yang kamu belajar sini dah sebelumnya, bentuk muka bumi. Okey, itu antaranya lah. Okey, itu bahagian B. Untuk soalan 1 baru. Soalan mesti peta topografi. Yang kedua, biasanya soalan akan berbentuk graf atau carta pai. Biasanya melibatkan melukis ciri graf atau carta, melukis graf dan juga tafsiran. Okey, tetapi form 1 tak ada kan? Tak belajar lagi graf ataupun carta pai. So soalan yang akan keluar adalah berkaitan dengan lakaran lah. Kita ganti dengan lakaran atau soalan graf mudah, mentafsir graf. Okey. Soalan dan 1 dan 2, okey, untuk soalan 1 dan 2 sebab ada 4 soalan, untuk soalan 1 dan 2 setiap soalan akan merangkumi 15 markah. Okey, soalan yang ketiga dan keempat pula akan ditanya selain topik kemahiran dan 10 markah setiap satu. Itulah datangnya 50 markah. 30 markah untuk soalan 1 dan 2, soalan 3 dan 4, 10 markah. So dapatlah 50 markah untuk bahagian B dan semua mesti dijawab. Berbeza pula dengan soalan bahagian C. Okey, soalan bahagian C berbentuk struktur. Okey, dalam bahagian C ni, soalan akan diberi 4 soalan subjektif, 4 soalan besar. Tapi kamu perlu jawab 3 soalan sahaja. Okey, kamu tengok soalan tu memang ada 4. Tapi jawab 3 soalan sahaja yang kamu yakin kamu boleh jawab dengan baiknya. Okey, saya dapat telegram Raja Nurhafizah Bakis, tak dapat isi link kehadiran, tak apa Kamu dah masuk kat sini kan? So okey, tak apa. Data kamu ada dalam ni. Nanti adalah. Cuma letak kat sini je lah. Bagi tahu link tak dapat masuk. Ada lagi kalau daripada kelas 1 TE dan juga 1 IM pun perlu isi kehadiran juga Kalau ada masalah just note je dekat chat box ni. Okey, tadi kat mana? Okey Kat mana dah tadi? Oh, ada 4 soalan, korang kena jawab 3. Dia bila tengah mesti hilang sekejap. Okey. So soalan ni bentuk esei. Kamu dah tahulah kalau bentuk esei tu mestilah melibatkan sedikit karangan lah. Bukan macam struktur. Struktur nak jawapan pendek. Bentuk esei ni kamu kena buat sedikit ayat. Okey.
Setiap soalan ada kamu akan dapat diperuntukkan 10 markah. Okey. Biasanya melibatkan pembahagian soalan 2 atau 3. Okey, contoh. Kalau diberi 2 soalan, setiap soalan tersebut 5 markah. Anak dia lah. Dalam satu soalan tu ada 2 anak. So anak dia bagi 5 ataupun 4-6 markah. Ada juga soalan esei yang ada 3 anak. Okey, bila ada 3 anak, soalan dia markah yang diperuntukkan akan jadi 2, 4, 4. Dia tak lari dah. Dia takkan jadi 2, 3, 3. Tak ada. Dia kena cukup 10. Okey, topik yang diuji dalam bahagian sini semua topik kecuali yang kemahiran geografi tak akan masuk. Sebab kemahiran geografi tu yang arah, kedudukan semua tu berada di bahagian B. Okey. So untuk bahagian C, soalan tidak melibatkan kemahiran geografi. Okey, nanti kita tengok soalan tu satu persatu. Okey, jadi bahagian A tambah bahagian B tambah bahagian C 100 markah dan tempoh ujiannya adalah 2 jam. Okey, kalau kamu tengok wajarah 80%, okey, untuk kalau dalam PT3 lah dan sekiranya ada kerja lapangan, daripada 100 markah ni bukan hanyalah 80% sahaja diambil. 20% lagi kat mana? Nanti saya akan terangkan. Okay, next. Kita akan tengok. Dah habis dah. Oh, kerja khusus. Okay, korang boleh tengok tak video ni? Nampak kan? Okay, nampak. Okay, kerja lapangan. Okay, kerja khusus ni merupakan kerja lapangan lah. Okay, kerja lapangan tu macam mana? Nanti saya tunjuk contoh dia. Ni saya bagi imbasan secara umum dulu. Okey, biasanya melibatkan satu tugasan sahaja. Yang ni memang wajib untuk tingkatan 3. Okey, untuk form 1 dan form 2 macam mana? Kena buat juga sebab ia adalah untuk pendedahan. Markah untuk kerja khusus ni 100 markah, tapi daripada 100 markah ambil 20% sahaja daripada 100 markah tersebut. Tadi yang ujian bertulis 80%. 80% tambah 20%, itulah markah untuk keseluruhan geografi. Okey, kaedah penskoran. Macam mana cikgu bagi markah untuk kerja khusus ni? Rubrik. Ada skala rujukan yang diberi. Nanti kalau kamu buat ni ada ditunjuk skala-skala tersebut. 1 markah macam mana bentuk dia, jawapan macam mana kamu bagi, 2 markah macam mana jawapan yang kamu bagi. Itu lebih details lah. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada. Okey, ni bagi pendedahan. Okey. Okey, so construct soalan ujian bertulis. Apa yang akan ditanya dalam ujian bertulis? Dalam bahagian A, B dan C itulah. Yang pertama kamu kena ingat dan faham. Contoh, ingat nama negara-negara di Asia Tenggara. Mengaplikasi. Kamu kena aplikasi apa yang kamu belajar dalam geografi tersebut. Contohnya saliran kan. Saliran. Apa yang pertanian apa yang dibuat di kawasan saliran? Kenapa pertanian padi dibuat di tanah alluvium? Itu nak aplikasi balik pengetahuan yang kamu dah belajar. Okey, analisis biasa peta ataupun cartapai analisis. Menilai bentuk muka bumi, sama ada tanah tinggi, contoh soalan saya nak bayangkan macam mana soalan menilai itu nak buat. Dan juga mencipta ni biasa TP6 lah, mencipta bahan baru daripada bahan buangan. Itu contoh mencipta. Okey. Itu TP6 lah biasanya. Okay, next. Oh, tak ada next. Sekian, terima kasih. Belum habis lagi? Belum habis lagi. Okay, kita nak tengok dulu soalan. Bentuk-bentuk soalan. Walaupun kamu dah didedahkan sebelum ni, kita tengoklah juga. Tak ada masalah kan? Okay. Saya sharekan contoh soalan geografi tingkatan 1. Okay, tak. Dia tengah loading nak share. Okay, boleh nampak
Okey. So soalan ni tadi saya bagi tahu untuk bahagian A memang tak ada bahagian kemahiran. So dia takkan tanya soalan yang mudah macam apakah arah mata angin? Tak ada. Soalan bab kemahiran tak ada dalam bahagian A. Okey, semua boleh nampak Okey, so inilah contoh untuk bahagian A. Kita tengok nombor 1. Rajah 1 menunjukkan 2 contoh pengangkutan udara. Okey, antara berikut lapisan atmosfera bumi yang manakah sesuai untuk kedua-dua pengangkutan di atas. So ini kamu kena ingatlah mana satu nak letak kat mesosfera ke tu dia kata mengingat. Construct dia mengingat. Kamu kena ingatlah kapal terbang dengan balon udara ni sesuai letak kat mana? Mesosfera ke lalu kat mana? Troposfera, stratosfera ataupun termosfera. Termosfera. Termosfera, bagus. Itulah kena ingat satu persatu. Okey. Yang kedua, antara berikut manakah ciri-ciri bagi litosfera? So ini kamu kena analisis. Okey. Kamu dah tahu apa ciri-ciri litosfera. So kamu kena sesuaikan dengan ciri-cirinya. So apa dia? Adakah ia mengandungi pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap dan wap air? Maksudnya kamu kena analisis balik ciri-ciri dia. Tidak. Okey. Litosfera ni dia ada meliputi bahagian kerak bumi dan atas mantle ke? Ya. Okay. Litosfera ni terdiri daripada pelbagai jenis batuan dan mineral ke? Ya. Habis tu yang keempat ni, litosfera ni merangkumi bahagian kerak bumi dan atmosfera ke? Mana satu? Tak ada. So jawapan dia apa? Tidak. Okey, itulah antaranya untuk kamu kena faham, kena analisis dan juga kena ingat. Okey. Okey, yang ni semua betul. Saya tak boleh nak bincang hari ni semua sebab nanti takut tak cukup masa. So kita pergi sepintas lalu macam tu je lah. Okey, kita tengok nombor 5. Ya, saya. Saya nak tanya, slide yang cikgu kongsikan tadi tu nanti cikgu akan hantar dalam kongsikan di grup ke? Ya. Saya share Okey. sekali link untuk tu. Okey. Sama. Yang format tu format peperiksaan tadi tu yang ada bintang goyang gerak-gerak tu. Ya, nanti saya share. Okey, nombor 5. Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut. X dalam rajah di atas dikenali sebagai apakah itu? Yang ni kena ingat. Apa dia? Mana satu? C. Yes, C. Pentas benua. Betul, pentas benua. Mana ada, kalau kat tengok kat sini pun yang kita belajar pun pentas benua, cerun benua tak ada, tak pernah saya sebut. Jurang lautan pun tak pernah sebut. Cangkat benua lagi lah tak pernah sebut. So yang biasa saya sebut pentas benua. Yang kita dah belajar pentas benua. So siapa ingat apa yang saya ajar, siapa yang saya bebel, apa yang saya bebel, betul lah tu. Boleh jawab, ingat. Okay. Alright, next. Nombor 6. Antara berikut yang manakah ciri-ciri tanah tinggi di Malaysia? Ini nak analisis ciri-ciri tanah tinggi di Malaysia. Tadi dia tanya ciri-ciri litosfera, analisis juga kan? Ini nak analisis ciri-ciri tanah tinggi di Malaysia. Ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, betul? Betul. Betul. Cikgu. Okey, banjaran gunung terbentuk akibat proses lipatan, betul? Betul. Kan gunung kat Malaysia ni gunung lipat tua kan. So ia adalah proses lipatan. Yang ketiga terdiri daripada banjaran gunung berapi dan dataran tinggi. Kat Malaysia ada gunung berapi ke? Tak ada. Tak ada. Sudah tahu 3 tu dah confirm salah. Dah dapat dah jawapan 1 dan juga 2A. Okey. Okey. Mengingat dah, memahami. Memahami dah ke? Okey, bolehlah kita tengok ni. Apakah proses yang berlaku di peringkat hilir sungai? Hilir tu maksudnya di kawasan sungai yang dah nak mengalir ke arah lautan tu. Apa yang berlaku? Hakisan ke, mampatan ke, gelongsorang atau pemandapan? Pemendapan. Ya, betul. Kat hilir mendap je. Yang hakis tu di hulu dan juga tengah sungai. Ingat macam tu je.
Okey, itu adalah antara soalannya. So dia ada 20 soalan. Satu soalan menyumbang 1 markah. Okey. Next kita tengok bahagian B. Jawab semua soalan. Tengok tadi saya bagi tahu kan untuk bahagian B struktur. Soalan pertama, dia mesti soalan yang melibatkan peta topografi. Inilah peta topografi. Ini semua dah belajar ni. Okey, ini peta 1 menunjukkan peta laka. Apa tu, Krish? Cikgu, saya masuk dalam sikit. Oh, Natasha. Okey, tak apa. Nanti dia boleh tengok recordingnya. Okey, peta 1 menunjukkan peta laka Kampung Jeram. Kampung Jeram kat Kapar tu ke? Tak tahulah ya ke tak. Okey, so dia bagi tahulah, dah bagi tajuk peta laka Kampung Jeram. Ini peta topografi. So soalan ini melibatkan geografi fizikal kan. Okey, so kena ingatlah berikan 3 contoh pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta. Ingat lagi tak pandang darat fizikal, pandang darat budaya? Ingat tak? Ingat cikgu. Ingat cikgu. Okey, kalau ingat fizikal tu apa? Ciri-ciri? Ciri-ciri alam semula jadi. Bagus. Betul. Ciri-ciri alam semula jadi. Yang semula jadilah. Okey, bagus kalau ingat. Kalau budaya? Ciri-ciri buatan manusia. Buatan manusia. Betul. Buatan manusia. Tapi seringkali ada yang confuse. Confuse sebab apa? Yang tu biasanya tanaman lah. Kalau getah, kita tengok satu persatu. Tengok kat sini. Saya nak tanya, kamu jawab fizikal atau budaya? Counter, fizikal atau budaya? Fizikal. Betul. Sungai? Fizikal. Betul. Paya nipah? Budaya. Kenapa pula budaya? Fizikal. Paya nipah fizikal. Semula jadi. Hutan? Fizikal. Sawah padi? Budaya. Mesti ada yang confuse. Sawah padi, manusia yang tanam. So ia adalah budaya. Okey? Getah? Budaya. Bagus. Baik, semua jawab budaya. Tak ada yang confuse dah. Getah, manusia tanam. So budaya. Okey, pertempatan? Budaya. Betul. Jalan raya? Budaya. Betul. Jambatan? Budaya. Okey. Budaya. Sekolah? Budaya. Balai polis? Ya, betul. So senang dah boleh jawab. Berikan 3 contoh pandang darat fizikal. Ambil je salah satu kat tepi ni, tak payah nak tenung dalam ni lama-lama. Ambil kat tepi ni je. Kalau ditanya pandang darat fizikal atau budaya, kamu tenung kat petunjuk ini sahaja. Okey? Tak payah tenung kat sini pening-pening je. Okey, tu berikan 3 contoh pandang darat budaya, kamu dah bagi tadi kan? Okey. Next. Nyatakan satu contoh pandang darat yang terdapat di arah berikut. Okey. So, kita tengok yang ni, yang kedua, selatan. Pandang darat. Tak cakap pandang darat budaya atau fizikal. So, maksudnya dia nak tahu apa benda yang ada di kawasan selatan. So, apa yang kamu boleh cakap? Apa yang ada di kawasan selatan Balai peta? polis. Yes. Balai polis. Okey, itulah contohnya. Senang je kan soalan dia. Kamu berpandukan peta tersebut. Yang ni kamu kena ingat. Berikan maksud peta laka. So, kenalah bagi maksud dia. Tengok 1 markah. Kalau kamu tengok kat sini, dia ada 3 soalan, 3 jawapan, 3 markah. 1 soalan, 1 markah lah maksudnya. Yang ni juga B ni 3 contoh. 3 benda dia nak kan. 3 jawapan yang kamu kena bagi. So, 1 soalan, 1 markah. Yang kedua, kalau daripada soalan tadi, yang kedua ni tak boleh. Soalan dia akan melibatkan geografi selain daripada kemahiran geografi lah kan. Kalau yang ni dia tunjuk peta. Namakan negeri yang berlabel dalam peta di atas. Ni kena ingat. Betul tak? Kena ingat negeri-negeri di Malaysia. Kena ingat peta Malaysia. So yang P tu apa? Perlis. Ya. Cik balik Perlis ke Kedah? Confused Perlis. Q ni apa? Terengganu. Betul.
Okey. S ni apa? Sabar. Sabar. Betul. Okey, so kamu tengoklah dia ada 4 soalan kat sini, 4 markah. 1 soalan, 1 markah. Okey, namakan ibu negeri bagi negeri-negeri berikut. Sarawak apa dia? Kucing. Kelantan? Kota Baru. Kota Baru. Ingat semua. Kena hafal lah. Itu mengingatlah maksudnya. Kamu kena ingat ibu negeri di negeri-negeri di Malaysia. Kena ingat. Senaraikan 3 buah wilayah persekutuan pun kena ingat. Apa? Labuan. Kenapa bahasa Labuan? Kuala Lumpur. Labuan. Okey, Kuala Lumpur. Lagi? Labuan. Putrajaya. Putrajaya, Labuan. Betul. 3 tu sahaja kat Malaysia ni wilayah persekutuan. Ada 1 4. Kuala Lumpur, 1 Labuan, 1 lagi Putrajaya. Cikgu, bukan Okey. ada 4. 1 lagi apa? Dekat Sarawak. Labuan. Labuan lah tu. Yang tu Labuan lah tu. Okey? Okey, next. D. Semenanjung Malaysia terletak bersempadan dengan negara Thailand dan Singapura. Nyatakan negeri-negeri yang bersempadan dengan negara Thailand. Okey. Polis. Kelantan. Perlis. Betul. Singapura? Johor. Johor. Betul. 1 soalan, 1 markah. Okey. Ada juga soalan begini untuk soalan struktur. Gambar foto 1 menunjukkan pusat bandar Johor Bahru. So soalan ni kamu tengok jelaskan mengapa kawasan bandar di atas menjadi kawasan tumpuan penduduk. Okey, ini kita belajar dalam bab pertempatan di Malaysia. Kita kena analisis lah kenapa kawasan bandar ni jadi kawasan yang berpenduduk padat. So ada 3 markah, bermaksud kamu kena bagi 3 jawapan. Sama ada kamu nak sambung terus pun boleh, nak bagi dalam bentuk point pun boleh, tak ada masalah. So yang pertama, kenapa kawasan bandar ni menjadi kawasan tumpuan penduduk? Boleh bagi saya 3. Baru je saya rasa belajar ni. Kenapa berbagai kemudahan? Yes, mempunyai pelbagai kemudahan asas. Benda kita boleh fikir. Lagi apa lagi? Mempunyai banyak sektor perindustrian. Mempunyai banyak sektor perindustrian. Ya, bila banyak sektor perindustrian, jadi ramai orang nak kerja kat situ kan. Bila ramai orang nak kerja kat situ, dia orang kena pindah. Bila nak pindah, ramailah orang di kawasan bandar. Lagi, last kali. Kawasannya rata dan subur. Betul. Tanah pamah. Kawasannya rata. Senang nak bina pengangkutan, senang nak bina pertempatan. Okey. Soalan B. Berikan 3 contoh kawasan lain yang mempunyai taburan penduduk yang sama seperti di atas. Biasa kalau tumpuan penduduk ni kamu bagi je lah ibu negeri. So 3 markah, 1 markah untuk 1 soalan. So apa ibu negeri yang kat Malaysia ni? Kangar. Kangar. Boleh lagi? Shah Alam. Shah Kuching, Alam. Kan Allah. kenapa nak pergi jauh-jauh? Kita punya ibu negeri lah. Shah Alam. Lagi? Kuching. Alustar. Mungkin Alustar Kuala Kedah. Lumpur. Okey. Semua ada. Alustar Kedah. Kedah. Tak payah Kedah sangat. Tak payah tambah. Lebih-lebih pula ya. Okey. So yang ni biasanya kamu kena fikir sedikit lah. Biasa yang soalan C. Dia akan bagi soalan terbuka macam ni. Kamu kena cadangkan 4 langkah bagi mengurangkan kepadatan penduduk di bandar-bandar utama. Kamu kena mencipta cadangan tersebut. Kamu rasa apa dia? Macam mana nak kurangkan kepadatan penduduk di bandar-bandar utama ni? Apa yang antara yang kamu boleh tengok kat bandar-bandar utama ni? Dia buat macam mana untuk kurangkan kepadatan? Macam mana? Ada tak? Ada tak? Siapa-siapa nak bagi idea cadangan? Ada tak? Ada tak salah satunya? Tengah fikir. Oh, tengah fikir. Okey, fikir. Apa dia? Oh, lama fikir. Menyebarkan kedai secara menjarakkan kedai. Apa? Macam mana tu?
Kedai apa dia? Pergi shopping? Kedai jangan macam ni. Kedai kita jangan buka kat satu tempat je, kita selerakkan je. Bagus. Antara cadangan tu lah maksudnya membina kawasan perniagaan mengikut kapasiti penduduk. Bahasa standard je. Tapi kalau kamu buat macam tu pun masih lagi boleh terima jawapannya. Macam tu lah. Cadangan tu kamu bagi. Kena bagilah jawapan kamu. Biasanya soalan-soalan macam ni tak ada dalam buku teks. Ini kamu dia lebih kepada soalan KBAT. Soalan K4 ni sebenarnya bantu kamu. Dia soalan ni selagi kamu bagi jawapan logik, boleh diterima, dapatlah markah tu. Dia tak ada salah dan betul. Cuma kena bagi yang logik lah. Dan janganlah tiba-tiba suruh semua penduduk bandar dipaksa berpindah ke kampung. Tak logik. Kan tiba nak paksa kan? Tak boleh lah macam tu. Okay, so ini antara soalan juga dia boleh bagi keratan akhbar. Daripada keratan akhbar tersebut dia boleh bagi soalan. Okay, ini antaranya lah saya nak bincangkan semua sebab takut tak sempat nak tengok kerja lapangan pula. Okay, kita nak tengok bahagian C. Okay. Oh, saya tak faham, sorry. Saya tak faham, tak baca kat sini. Mengurangkan kegiatan ekonomi. Mengurangkan kegiatan ekonomi, Mengurangkan kegiatan tu macam kurang tepat nanti penduduk nak bekerja kawasan mana kan? Mungkin kita boleh buat mempelbagaikan kegiatan ekonomi di kawasan setempat atau memperluaskan kegiatan ekonomi. Tak boleh kurangkan. Tak boleh kurangkan kemudahan asas. Sebab kemudahan asas dah memang sedia dibina. Mungkin salah satunya kita nak kurangkan kepadatan penduduk, menggalakkan. Betul tu Netra. Ni jawapan antara jawapan paling tepat. Menggalakkan program transmigrasi. Maksudnya perpindahan ke sesuatu tempat yang telah dibangun lah. Bukannya tempat pada kawasan pedalaman. Okey. Okay, next kita tengok kepada bahagian C. Okay. Raja 1. Okay, ini soalan bahagian C. Jawab 3 soalan saja. Kalau kamu tengok dia ada berapa soalan? Ni 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 soalan besar. Jadi kamu kena jawab 3 soalan saja. Macam mana nak pilih? Pilih jawapan yang kamu yakin kamu boleh jawab dengan betul. Yang kamu rasa kamu conquer, kamu master dalam bab tersebut. Okey, tengok soalan yang pertama. Raja 1. Kamu tengok soalan ni sekejap Okey. Kalau kamu tengok bahagian C, Raja 1 menunjukkan sistem fizikal bumi. Okey. Ini kamu dah belajar dalam bab berapa? Bab berapa ni? Ingat Bab tak? Ingat. 5. Betul. Bab 5 5. ada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. So soalannya terangkan mengenai sistem di atas. Kamu kena terangkan satu persatu lah. 4 soalan ni. Atmosfera bagi tahu macam mana? Terangkan sedikit sebanyak. Contoh atmosfera ni bagi tahu lapisan udara yang mengelilingi bumi. Contohnya apa? Atmosfera ni terdiri daripada apa? Okey. Huraikan satu per satu. Sekejap, saya boleh type tak? Boleh. Okey, kamu boleh tengoklah dalam buku teks dan jelaskan satu persatu sistem tersebut. Yang kedua, litosfera. Jelaskanlah sikit. Litosfera tu bersifat pepejal. Okey, tak apa. Saya tulislah sikit ya. Atmosfera merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi dan terdiri
daripada wap air. Lagi apa? Litosfera ada apa lagi? Apa? Gas, Yes, beberapa jenis gas. Lagi apa? debu, habuk, Debu, habuk, asap. Debu, habuk asap, Asap. dan asap. Okey. Dah. Kat sini tengok kamu dah bagi dua. terdiri daripada cikgu kata tebu. Okey. Sorry, typo. Terdiri daripada tedur pula. Apa benda cikgu? Okey, so kat sini kamu nampak ada 2 point. So dikira markah macam tu lah. Dah ada 2 point, 2 markah. Okey, kemudian nak cerita pasal apa pula? Litosfera. Katakanlah pasal litosfera bersifat pepejal dan penting untuk siapa? Penting untuk siapa litosfera ni? Manusia. Manusia. Manusia nak buat apa litosfera ni? Habitat lah. Tempat tinggal. Habitat di bumi. Okay. Contoh jawapan lah. Di bumi. Salah lagi. Kemudian nak cerita pasal apa? Cerita pasal hidrosfera. Manakala buatlah ayat sikit nak sambung. Hidrosfera. Apa tadi? Merupakan meliputi lah, kita bagi tahu meliputi berapa peratus muka bumi? 70%. Saya jawab. Daripada permukaan bumi. Dan last sekali, dan biosfera pula. Nak cerita pasal apa biosfera? Nak cakap apa? Kawasan yang dihuni oleh semua benda hidup. Betul. Biosfera pula merupakan kawasan yang didiami oleh semua benda hidup. Okey. Jadi dah dulu markah. Ini 3 markah. Apa ni? Cikgu. Oh, sorry, saya perasan. A dikira satu soalan ke atau AB dikira satu soalan? A ni satu soalan, so ada 6 markah. Okay. So 1, 2, dah ada berapa markah ni? Tengok, kamu kena tengok fakta yang kamu bagi dan juga ataupun contoh termasuk tak? Mana pen saya? Pen saya hilang. Ini. Litosfera bersifat pepejal dan penting untuk habitat. Okey, kat sini ada 2 point dan 4 markah. 5 markah. Okey, 6 markah. Macam itulah cara kamu nak tengok nak tengok markah. Bukan markah, jawapan kamu. Cukup tak 6 point? Okey, kalau cukup, bagi biasanya. Ataupun boleh juga bagi huraian berserta contoh. Satu huraian tu 1 markah, contoh juga 1 markah. Okey. Next, huraikan kepentingan atmosfera. So, bolehlah letak, dia bagi 4 markah. So, kamu boleh bagi 4 point. Kenapa pentingnya atmosfera? Okey, boleh bagi saya apa kepentingan atmosfera? Apa dia kepentingan dia? Dia secara menyeluruh. Tak perlulah kepada manusia ke, kepada haiwan ke. Kenapa pentingnya atmosfera? Untuk mendapatkan udara. Yes. Betul? 1 markah dah untuk mendapatkan bekalan udara lah. Lagi apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Atmosfera apa lagi? Jawapan korang.
Mengurangkan suhu ekstrim. Mengurangkan suhu ekstrim. Betul. Sebab apa? Ia menapis sinar UV daripada matahari. Jadi cahaya matahari tu tak directly datang kepada kita tetapi ditapis oleh atmosfera. 2 markah kat situ. Lagi? Apa? Apa dia? Lagi. Mengelakkan kesan rumah hijau. Betul? Ada lagi? Untuk bernafas. Udara lah. Tadi dah bagi tahu untuk apa? Kandungan udara kan? Pencemaran. Apa dia? Apa? Sorry? Sumber karbon dioksida untuk fotosintesis. Pencemaran. Oh, untuk kurangkan pencemaran, kurang tepat rasanya atmosfera. Yang lebih tepat Sumber tadi karbon untuk kurangkan dioksida suhu lah. untuk fotosintesis. Ya, betul. Sumber karbon dioksida untuk fotosintesis, sumber oksigen untuk manusia bernafas kan. Itu antaranya. Okey. Pemantul Next soalan dia tanya cahaya apa lagi? matahari. Betul lah, memantulkan cahaya matahari. Tadilah juga sama. So bagi 4 point, so dapat 4 markah. Okey, nombor okey, dah habis. Nampak? Untuk ni saya tak tunjuk cara nak tu ya, jawab dia. Kenapa dia keluar benda ni? Oh, saya tekan highlight rupanya. Sekejap. Okey. Okey, bagi tahu dah tadi salah satunya. Tadi bukannya terus tulis cikgu ya. Apa dia tadi korang bagi tahu kepentingan? Mendapat udara. Rumah hijau. Belum. Sorry, tolong tekan kat sini. Cikgu tengok cek. Kenapa? Atmosfera. Oh, ada banyak kat sini. Saya tak nampak tadi. Sumber air. Ini bukan sumber air. Sumber oksigen untuk pernafasan. Betul, Satish. Tekanlah apa nak? Ya, sekejap. Okey. Oksigen. Untuk pernafasan manusia, betul. Pernafasan benda hidup. Boleh juga huraikanlah sikit. JM Briani, tulis. Kemudian apa lagi? Sumber. Pilihlah yang mana? Sumber ayam. Ayam merah. Sorry sambil ngorder. Sumber karbon dioksida untuk fotosintesis. Okey, betul satu lagi. Atmosfera melindungi hidupan. Betul. Ini antaranya lah. Okey, so ini kamu boleh dapat 1 markah di sini. Satu markah kamu boleh dapat kat sini, 1 markah lagi di sini dan 4 point lah kamu kena bagi. Okey. Yang ni Satish ada share kat sini sumber karbon dioksida untuk fotosintesis. Okey, dah type kat situ. Pemantul cahaya, betul. Atmosfera melindungi hidupan di bumi. Betul juga, banyaknya 6. 2 je. Okey, mengurangkan suhu ekstrim. Betul. Kalau nak okey, betul tu. Betul lah tu. 4 markah, 4 point. Ataupun kalau kamu bagi 2 point, buat huraian lagi 2 point. Macam tu je untuk jawab soalan struktur C. Dah. Place order. Mengelakkan kesan rumah hijau pun betul. Okey, macam itulah cara untuk jawab soalan C. Dah, okey. Okey, next. Huraikan kepentingan sungai terhadap alam sekitar. Okey, bagi huraian sungai. Huraian sungai pula. Contoh kamu bagilah contoh sungai. Contoh sungai, nak bagi contoh sungai mana? Ini salah satu cara juga kamu bagi tahu nak letak sungai apa, nak cara menjawab dia. Okey, contoh saya bagi Sungai Muda. Sungai Muda. Sungai Muda apa? Dia punya kepentingan. Sumber apa? Sumber Sumber air. sumber air
untuk apa? Kehidupan. Bukan. Kehidupan betul juga. Sumber air maksudnya untuk kegunaan domestik. Untuk hidupan lah domestik. Dan juga untuk pertanian. Okey. Kat sini kamu rasa dah ada berapa markah? Contoh ni, contoh yang kamu bagi ni dah diberi 1 markah sebenarnya. Contoh dah bagi 1 markah. So penerangan kamu ke sumber air untuk kegunaan domestik dapat lagi 1 markah. Yes, betul. Huraian dia dah dapat 3 markah lagi. Macam mana dapat 2 markah lagi? Cari lagi contoh yang lain. Apa yang saya tengah lakukan ni? Nak ni, tunjuk ni. Okay. Highlight. Okay. Tak cukup lagi 2 markah ni. Saya baru ada 3 point. Okay. So tambah lagi lah. Selain daripada itu, buat ayat ya. Sebab selain daripada itu, contoh sungai lah ya. Sungai apa lagi nak bagi? Sungai. Sedim. Sungai Sedim. Apa dia punya tu? Menjadi kawasan rekreasi dan pelancongan. Yes, menjadi kawasan rekreasi dan juga pelancongan. Okey, apa dia? Saya je pelancongan. Okey, so dah dapat cukuplah 5 markah. Okey? Macam tu. Kamu kena kira macam tu lah. Ada contoh, ada fakta dia. Dua ni ada sedikit huraian. Okey? Kemukakan cadangan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan saliran di negara kita. Okey, kejap lagi makanan. Ada sampai. Nak saya dah lapar lah pula. Okey, sabar ya. Kejap lagi nak habis kelas dah. Okey, kemukakan cadangan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan saliran. Kamu fikir dulu sekejap Lepas tu type kat tepi ni bagi yang ada cadangan. Okey. Kemukakan cadangan. Okey, apa cadangan kamu nak bagi memastikan sungai di negara kita kekal terpelihara? Ini adalah antara cadangan saya. Apa dia yang kamu nak cadangkan? Nak make sure kita punya sungai tak kotor, tak tercemar. Apa dia? Okey. Tidak membuang sampah sarap. Penduduk mestilah tidak cikgu, tidak membuang sampah ke dalam ke dalam sungai. Okey, kalau ada yang buang juga macam mana kita nak cakap? Pandai. Mengenakan denda yang sangat tinggi kepada mereka. Mengenakan compound. Yes, denda ataupun compound. Saman. Saman. Sama lah tu, denda, compound, saman, tindakan. Antara cadangan saya ialah penduduk mestilah tidak membuang sampah ke dalam sungai sekiranya terdapat penduduk ataupun terdapat orang ramai yang membuang sampah ke dalam sungai, pihak berwajib perlulah mengenakan, boleh copy paste mana tadi, mengenakan denda yang Adam bagi tahu ni, mengenakan denda yang sangat tinggi kepada mereka yang mencemarkan sungai. Lagi? Okey, boleh. Membuat program membersihkan sungai. Selain daripada itu, kita boleh tahu selain daripada itu, pihak berwajib lah. Macam pihak kerajaan tu pihak berwajib. Siapa yang berwajib yang menguruskan sungai ni, yang memastikan kebersihan sungai, kita tulis pihak berwajib lah. Pihak berwajib membuat, saya copy paste terus yang Nurul Sabrina tulis ni. Okay. Membuat program membersihkan saya. Jika saya kita Anas boleh. Okey, sila-sila. Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Selain daripada itu, pihak berwajib membuat program membersihkan sungai dengan cara
bergotong royong. Boleh masukkan yang Sati cakap tu, bergotong royong. Gotong royong. Okay, itulah. So dah berapa ni? Dia nak 5 markah. So kalau kamu bagi kat sini dah ada fakta dia. Okay, 1 markah. Okay, lepas tu kamu bagi solution. Kamu bagi penyelesaian. Kalau ada yang buang, kenakan denda. Bagi mana-mana yang mencermarkan sungai. Okay, selain daripada tu, buat program bersihkan. Kena highlight dulu. Buat program bersihkan, pihak berwajib membuat program membersihkan sungai. 1 markah. Macam mana? Dengan cara bergotong royong. Lagi apa lagi? Ada 1 lagi. Nak kena isi. Pukul 3. Lagi setengah jam. Lagi apa lagi? Bolehlah 1 lagi. Mengadakan kempen cintailah sungai kita. Kan biasa kamu tengok poster-poster besar kat tepi jalan, cintailah sungai kita, sayangilah sungai kita. Itulah dia. Siapa angkat tangan ni? Siapa angkat tangan tadi? Ya, Syadrina dengan Priya. Priyashri, kenapa ada soalan? Okey, itulah dia. So kamu kena jawab 3 soalan yang kamu yakin betul-betul kamu rasa okey, aku boleh jawab soalan ni semua ni. Saya boleh jawab dengan yakinnya, dengan jayanya, dengan betulnya semua. Itulah kamu pilih soalan yang tersebut. Kamu pilih soalan tu lah. Okey. Okey. So kalau tak ada apa-apa, belum habis lagi, saya nak terus kepada apa dia? Kerja lapangan. Okey. So akhir tahun ni, bukan akhir tahun, dah habis libas nanti kita akan buat kerja lapangan. Ataupun kemungkinan kamu akan didedahkan je lah sebab. Okay, sebab apa? Jom kita tengok. Mana perginya? Mana Okay, kita dah jumpa. Dia menyorok sekejap. Okay. Okay, yang ni kita nak tengok panduan membuat Cikgu. Tak hang kejap. Tengah loading. Okay. Panduan membuat. Kenapa nampak tepi tu juga ya? Saya tak nak benda ni. Dia tak nak hilang. Boleh hilang. Apa dah? Okay, nampak kan? Panduan membuat kerja lapangan. Kita go through saja. Kenapa nak kena buat kerja lapangan ni cikgu oi? Tak boleh ke tak buat? Boleh ke saya nak buat ujian bertulis je? Tak boleh. Kalau dalam peperiksaan sebenar PT3 ataupun ujian akhir tahun, soalan bertulis tu 80% sahaja akan diambil markahnya. Kalau kamu dapat 100 contoh dah pandai sangat, bijak sangat, tak ada salah langsung kan. Semuanya betul, dapat 100 markah. Daripada 100 markah tu maksudnya 80 markah sahaja diambil markah penuh untuk ujian bertulis. So 20 markah tadi nak ambil kat mana? Nak cari kat mana? Dekat kerja lapangan. So kenapa kena buat kerja lapangan ni? 1, kamu akan dapat memberi pendapat atau idea secara kritis dan juga kreatif. Kamu boleh bagi cadangan lah pendapat idea kamu. Nak tahu juga idea kamu macam mana? Ya? Siapa tu tak silent, tolong silentkan. Okey, yang kedua, murid dapat memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif. Tengok idea kamu lah juga ni. Yang ketiga, kamu dah belajar, so kamu kena aplikasikanlah kemahiran geografi yang telah dipelajari. Kamu kena lakar peta, kena tentukan arah, kena apply baliklah apa yang kamu dah belajar. Yang keempat, murid dapat mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah atau isu yang berkaitan. Dan yang kelima, murid dididik untuk menjalankan tugasan mengikut prosedur yang betul. So nanti form 1 dah didedahkan. So untuk yang sebenar-benarnya yang masuk untuk PT3 sekiranya adalah
kamu dah tahu, kamu tak adalah terkejut tengok macam mana nak buat kerja lapangan. Dan yang terakhir sekali, murid dapat mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat Malaysia. Sebab benda-benda ni, kerja lapangan ni bersangkut paut dengan keadaan sekitar kamu, kawasan sekitar kamu, tempat duduk kamu, iaitu di Malaysia lah. Okey, ada proses-proses dia untuk melaksanakan kerja lapangan. Yang pertama, kamu kena pilih. Yang ni bukan kamu kena pilih lah. Isu dan tajuk ni biasanya cikgu yang akan bagi. Okey, kemudian kena tentukan objektif. Kenapa tajuk tersebut dipilih? Contoh tajuk yang kamu yang diberi adalah kajian berkaitan dengan sisa domestik di kawasan tempat tinggal kamu. Sisa domestik ni maksudnya sisa buangan. Okey. So kena tentukan objektif kenapa nak berkaji berkaitan dengan sisa buangan domestik ni. Okey. Kemudian kamu kena tunjuk kaedah kajian. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan apa kaedah kajian. Phone bateri saya nak habis. Boleh cas dulu. Okey, merekod, mengumpulkan dan menganalisis data atau maklumat. Ini kamu kena belajar untuk buat. Lepas tu kamu kena belajar untuk buat jadual, nak analisis jadual, untuk buat graf, carta, mana-mana yang kamu guna. Dan yang terakhir sekali kena rumus dan juga kena laporkan apa yang telah kamu dapat. Okey. Kita tengok kepada pemilihan isu atau tajuk. Biasanya cikgulah yang akan tentukan. Okey. Kita kena tengok dulu ataupun apa masalah ataupun isu yang wujud. Dan adakah isu tersebut sesuai dengan topik yang dipelajari. Maksudnya, isu yang diberi atau tajuk yang diberi adalah apa yang kamu dah belajar untuk tingkatan 1. Okey, dia tak akan ada luar daripada topik tingkatan 1 lah. Okey, kat mana lokasi kajian? Okey, kat kawasan sekolah ke ataupun di kawasan rumah kamu. Okey, dan yang ketiga kamu kena tengok apakah kesan isu tersebut terhadap kawasan kajian. Contoh, apa kesan pembuangan sisa domestik di kawasan tempat tinggal kamu. Sisa domestik. Okey. Seterusnya, tak apa, benda ni boleh rakam. Kalau bateri phone tak ada, boleh pergi cas. Nanti tengok yang rakaman punya. Jangan gaduh-gaduh. Tak apa. Okey, penentuan objektif. Kenapa kita nak buat kajian ni? Itu maksudnya penentuan objektif. Ia penting sebab kita kena tahu apa tujuan kita buat kajian tersebut. Okey, yang kedua, objektif ialah perkara khusus yang ingin dicapai dalam sesuatu kerja lapangan. Apa yang kamu nak capai. Yang ketiga, bilangan objektif bergantung kepada soalan yang diberikan. Jadi, anda sentiasa merujuk soalan untuk menentukan bilangan objektif kajian anda. Dan yang keempat, setiap objektif perlu menggunakan kata kerja yang boleh diukur. Okay, contoh kata kerja yang boleh diukur, membincangkan masalah yang dialami berkaitan dengan sisa buangan. Itulah antaranya. Mengenal pasti sisa buangan yang terbanyak, macam itulah. Menghuraikan. Ini semua adalah kata kerja yang kamu perlu guna untuk objektif kajian. Menerangkan, mengkaji, mencadangkan, menentukan, menganalisis, menilai, menjelaskan, membandingkan, menghuraikan. Okey, kita nak pergi kepada kaedah kajian. Kamu nak mengkaji sesuatu benda, kena ada kaedah. Tak boleh susu ke hati, sedap rasa je nak pergi buat kajian kan. So ada 4 kaedah kajian sini. 1, pemerhatian. 2, temu bual. Ketiga, soal selidik. Keempat, kaedah rujukan. Macam mana tu? Pemerhatian, pergi tengok. Pergi kat tempat tu, pergi tengok. Perhati. Kaedah kajian yang paling mudah lah. Anda hanya perlu membuat pemerhatian tentang isu atau tajuk yang hendak dikaji. Maklumat diperoleh secara langsung, hasil pemerhatian perlu direkod. Okey, macam mana nak rekod? Sama ada ambil gambar ataupun buat dalam bentuk jadual. Contoh kamu nak kaji bilangan pelajar, cara pelajar ke sekolah menaiki kenderaan apa kan. So kamu duduk kat pagar sekolah tu, ganti cikgu disiplin. Tengok, okey. Tengok, okey, seorang naik kereta, tanda. Itulah kaedah pemerhatian. Lepas tu datang lagi naik basikal, tanda. Ini naik basikal. Itu kaedah pemerhatian. Okey, seterusnya kaedah temu bual, interview. Okey, tahu kan interview? Tanya orang. Jangan tanya kucing. Orang je lah yang boleh temu bual kan. Maklumat diperoleh secara lisan. Cakaplah.
Okey, melibatkan pengkaji dan responden. Pengkaji tu kita, responden tu orang. Responden tu tak boleh jadi kucing. Okey, orang sahaja. Senaraikan setiap soalan yang diperlukan atau hendak ditanya. So macam kamu jadi macam wartawan lah nak menemu bual seseorang. Anda digalakkan untuk menggunakan alat perakam untuk membolehkan semua maklumat direkod. Yang ada phone ni boleh guna phone nak rekod. Tu je lah. Siapa nak kaji tak kisah. Mak ayah kita sendiri pun boleh. Siapa-siapa je lah yang bersesuaian dengan tajuk. Yang ketiga, soal selidik. Yang ni soal selidik, kamu buat kajian soal selidik, buat soalan. Ni kat sini. Menyediakan boring, bukan boring, saya tahu kamu dah lama boring ke? Okey, borang soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berkaitan isu yang hendak dikaji. Soalan ringkas yang mudah difahami, kemudian borang tersebut diedarkan kepada responden dan data perlu dianalisis. Okey, dulu guna type soalan ringkas je lah berkaitan dengan tajuk, kemudian edarkan kepada kawasan berkaitan. Contoh kalau kamu nak tanya kawasan berkaitan tajuk dengan sekolah kamu, kamu boleh cikgu-cikgu ke sebagai orang responden. Okey, sekarang ni ada medium lain selain daripada kamu type, print out soalan ataupun photostat soalan. Sekarang ni boleh buat melalui Google Form, senang. Bagi link kat siapa yang perlu jawab, dah settle. Boleh dapat maklumat daripada kajian tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali kaedah rujukan. Ini boleh ambil daripada buku teks, kerata akhbar, daripada internet. Yang ni paling senang. Kalau kamu buat rujukan, sumber rujukan dia kena bagi tahu kamu ambil di mana dan ada format-formatnya. Okey. Okey, saya pergi cepatlah. Okey, yang seterusnya kamu dah buat kaedah kajian, dah pergi temu bual, dah pergi memerhati. Kaedah kajian ni at least kena guna 3 lah, sekurang-kurangnya 3. So kena pilih lah salah 3. Kena pilih 3. Bila dah buat soal selidik ataupun dah buat temu bual ataupun dah buat rujukan, kamu kena rekod apa yang kamu dapat tersebut. Antaranya melalui jadual. Inilah jadual dia. Yang ni jadual masalah pengangkutan. Okey, kenapa masalah yang hadapi apa dengan pengangkutan? Pencemaran udara. Berapa orang yang cakap pencemaran udara yang menyebabkan daripada masalah pengangkutan ni? Ini dah bentuk jadual. So sumbernya 24 orang. Dia bagi soal selidik 24 orang. So mesti ada jumlah 24 orang lah soalan tersebut yang kamu dapat balik. Yang kedua, melalui graf. Okey. Yang ni dia buat apa? Cara datang ke sekolah. Macam saya cakap tadi kan. Okey, cara datang ke sekolah. Berapa orang datang melalui menggunakan bas, jalan kaki. Ini cara nak present hasil dapatan kamu. Seterusnya melalui carta pai. Samalah juga. Kamu dah kenalkan carta pai. Dan yang kamu kena ingatlah, untuk melukis graf dan carta pai perlu ada jadual. Okey, selain daripada itu anda juga boleh menampilkan foto sebagai bukti kajian terutamanya jika anda menggunakan kaedah pemerhatian dan sebagai kaedah kajian. Tengok kalau pemerhatian biasanya kita perlu ada bukti foto. Okey. Kena ada bukti lah. Ada kaedah, ada bukti. Kalau kaedah soal selidik, kamu kena tunjuk borang soal selidik. Kaedah temu bual, kena tunjuk tak boleh nak buat rakaman kan? Kena tunjuk dia punya soalan. Kena buat lah soalan dia kena type. Okey, dah buat jadual, dah buat graf, carta pai. Salah satu, bukan semua kena buat. Nak merekod tu. Okey, lepas dah buat semua tu, dah rekod maklumat, kamu kena rumus. Merumus dan menulis pelaporan kerja lapangan. Inilah yang kamu akan serahkan kepada cikgu. Dalam laporan tersebut kena ada penghargaan, pendahuluan, ini semualah. Okey? Ni semua. Nanti saya akan tunjukkan contoh kertas kerja lapangan yang dah siap. Okey, kerangka pelaksanaan tugasan. Kamu kena ada. Selain daripada tu, pemakahan. Okey, seterusnya pemakahan kerja lapangan macam mana? Okey, markah untuk kerja lapangan ni 100 markah. Kamu akan dapat 20%. Okey, maksudnya kalau kamu dapat 100 markah, maksudnya perfect yang teramat sangat kamu punya kerja lapangan, dapat 100 markah cikgu bagi. So, daripada 100 markah tu, kamu akan dapat 20% sahaja. Okey. Yang lain 80% lagi daripada ujian bertulis. Okey. PBD pula, murid boleh memperolehi tahap penguasaan 5 atau 6 berdasarkan penilaian guru terhadap pematuhan murid terhadap kerangka pelaksanaan tugasan. Buat benda ni, buat kerja lapangan ni akan dapat 5 atau 6 tahap penguasaannya. Okey, ada sebarang soalan?
Tak ada. Tak ada Tak ada. Jelas, nanti kita akan lebih jelas lah Tak ada. apabila kita tengok ataupun buat sendiri. Okey, buat benda ni. Okey, ini contoh kerja lapangan. Cik Noh, saya besarkan sedikit. Okey, ini diambil daripada sabar. Nak habis dah. Sekolah Menengah Kebangsaan Selancar. Tunggu kat bawah. Tengok anak saya dah pause kan. Kerja lapangan geografi tahun 2019. Ini muka depan simple je. Kamu tak perlu. Sekejap. Okay, so ini muka depan dia simple je, tak payah nak buat corak, nak buat border, no. Simple sangat, buat macam ni sahaja. Tak payah colourful, tak perlu. Tu tak menyumbangkan markah pun. Okay. So ini kerja lapangan, ini senarai kandungan apa yang kamu perlu ada. Tak apa, dah buat nanti saya akan bimbing satu persatu lah macam mana nak buat penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian. Ini kita tengok secara umum sahaja. Apa yang ini semua memang kamu kena perlu type. Bukan type, sorry. Tulis. Semuanya bertulis tangan. Okay. Inilah isi-isi dia. Nampak panjang kan? Tak ada. Kita buat sama-sama senang je. Dah bayar. Makan dah sampai. Sorry. Okay. Okay. Ini laporan. Itu maksudnya laporan lah. Kemudian dah buat laporan jadual. Bila ada jadual, kena buat carta carta palang, graf. Ini dia buat ni lah. Apa dia buat? Kesan-kesan pengurusan sistem buangan yang tidak sistematik. Okey, ini berdasarkan apa yang maklumat yang dicari, yang didapat melalui kaedah kajian. Bila dah buat graf, kamu kena tafsir graf tersebut. Macam peta topografi, kemudian kita kena tafsir peta tersebut. Okey, yang ni kamu akan belajar lagi lah. Okey, yang ni mesti kena ada kesan-kesan terhadap kajian kamu, cadangan untuk penambahbaikan, apa cadangan lah. Okey, dan akhir sekali rumusan. Okey, mungkin kamu tak berapa jelas lagi, tak apa. Nanti kita buat, nanti kamu akan dapat lihat benda ni dengan lebih jelas lagi. Okey, so ini rujukan. Mesti ada rujukan. Lampiran ni apa? Surat-surat, soal-soalan kamu, gambar-gambar yang kamu buat. Kalau kat sini contoh borang selidik dia. Ini contoh borang selidik. Yang semua kamu buat sendiri. Jangan risau. Rasa masa susah ke apa tak ada. Ini semua dibimbing oleh cikgu. Okay, so kat sini kaedah dia soal selidik, ada borang soal selidik. Kaedah dia temu bual, ada borang temu bual. Okay, soalan yang ditanya terhadap responden tersebut. Itu saja. Ada soalan? Susah ke? Taklah, tak susah pun, senang je. Benda ni Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay, semua boleh faham? Faham, cikgu. Itu je lah yang kita untuk minggu ini. So jelas tak berkaitan dengan soalan Jelas. lapangan? Okey. Okey. Shadrina, dia ada soalan ke? Angkat tangan tu. Tak ada. Tak ada. Semua dah isi apa orang panggil? Kehadiran Dah. Bagus. Okay, macam biasa di akhir kelas saya kena ambil gambar sebab nanti saya nak buat laporan. Okay. Boleh on camera. Kat sini. Ramai hari ni kan. Tapi saya nampak beberapa orang sajalah sebab tak full screen sebab ada 85 orang lagi terpaksa dinyorokkan sebab sangat ramai. Bagus, terima kasih. Yang kelas-kelas lain pun join walaupun bukan Cikgu Nizam yang korang sayang tu yang mengajar. Berasalah belajar 1 Newton dah biasa. Saya dah biasa jumpa 1 Newton. Satu TE first time. Ada tak 1 TE kat sini? Cuba angkat tangan. Ada tak? Ada. Ada 1 TE. Okay, tak apa. Minggu depan nanti kamu akan jumpa balik dengan Cikgu Nizam. Hari ni saya pinjam sekejap je kelas kamu. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay. Yang tunjuk ibu jari, yang tunjuk jari pun ada. Boleh, tak ada masalah. Okay. Saya rasa sampai situ saja. Kalau tak ada apa soalan.
Hai, cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu.